Mio, Hello. Mio dilarang Mio, Okey, okey. Dapat tak? Mio Dapat lain. tak? Aku dengar kau, tapi Okey. lemah lah kau. Lemah line ni. Pakai Oh, Unify ni. oh. Ya ke? Cuba kau sekarang kamera kat engkau ke kat komputer? Check. Hey! Okey, Ah, okey. eh, Alright, I see you. alright. Yes, yes, Okay, you yes. see me now? Tak, okay. So, kita orang minta maaf sebab tadi macam tiba-tiba line tak elok sebab aku rasa Mio dia tak bayar bil ke apa, aku tak tahu. Tapi tak apa, kita teruskan juga. Tak. Wah. Sorry guys. Okay, apa hal bos? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes, Nama aku Assalamualaikum. Mio dan ini adalah Enjoy Dan, Zahir. ya, terima kasih. Betul. Tapi aku sebenarnya nampak kau kurus sikit lah sini. Mio nak makan apa nanti? Saya belanja makan apa? Tak serius, aku nampak kau macam dah kurang sikit. Kau workout ke kat rumah since PKP ni? Yes. Terima kasih sebab sedar benda tu. And aku puasa kan. So, okay. Okay, Alhamdulillah, so alhamdulillah. apa tadi pun Mio dah cerita sikit, so aku fast trackkan dia. Kita orang nama show ni ialah Borak Toto. Kita orang buat pada tahun 2017 masa kita orang tengah shoot untuk Jejak Terror dekat Her TV. So Jejak Terror tu kalau korang nak tahu, kita orang kayu daripada KL pergi Langkawi naik basikal selama 5 hari. So setiap malam kita orang akan buat live dekat YouTube. Kita orang bagi nama Borak Toto. Selama 5 hari kita orang ada Borak Toto ni. Lepas tu bila dah habis kayu tu, kita orang dah tak buat-buat dah sampai sekarang. So Itulah pasal. ramai sangat yang minta. So kita orang Mio Hair is back, bro. That's right, baby. So sebenarnya malam ni kita akan bersiaran secara langsung di IG Live selama 1 jam. Di atas Toto masing-masing di rumah. Hi, okay, this is Topan. Comel. Okay, Auf pergi minum susu kat sana. Okay, thank you. Okay, that's right. Okay. So kita akan siaran selama 1 jam dan kita akan bincang banyak gila isu-isu semasa lah. Isu semasa. Betul. Isu semasa. So untuk orang yang first time tak pernah tengok Borak Toto ni pasal apa, Borak Toto ni sebenarnya ialah aku dengan Mio ni macam counter pertanyaan. Kau boleh tanya apa-apa je, insya-Allah kita orang boleh jawab dengan pengalaman-pengalaman ataupun apa yang kita orang tahu pasal benda tu lah. Tapi disebabkan kita orang ada plan yang lebih besar untuk Borak Toto, so kita orang pun akan try cakap pasal isu-isu semasa yang semua orang pun boleh connect juga, insya-Allah. Wah. Betul. Okay. So sebenarnya before kita start ni, pagi tadi sebenarnya aku ada macam post on IG story lah. Aku macam tanya dekat all my followers, ada apa-apa soalan ke yang korang nak tanya kan. Nah, maybe kita boleh bincangkan pada malam ni kan. So macam aku ada dapat jugalah, aku rasa macam more than hundreds of questions lah sebenarnya. So tapi aku akan try to pick. Zahir pun dah tengok juga questions tu kan? Sikit-sikit kan? Aku dah tengok. Dan aku pun ada buat question petang tadi pun aku dah ambil a few yang kita boleh jawab juga. Dan kita tengoklah macam mana. Tapi at the same time, kalau korang yang tengah tengok live ni ada benda nak tanya, bolehlah tanya. Mana-mana yang kita orang nampak macam ni boleh, ini kita boleh jawab ni. Dan kita jawab, betul. Boleh Okay, ngam Okay, so aku rasa sebelum kita mulakan, aku just nak tanya lah, Mio apa khabar Mio? Lama tak nampak, handsome, bergaya, rambut dah macam singai. Bukan singa dah, singai. Wah, tapi aku tak plan nak foto, maybe trim sikit lah nanti bila dah settle PKP kan. Cakap pasal PKP kan, shit lah, bila aku dapat tahu pasal hari Isnin ni kan, 4 Mei, dia cakap semua orang dah boleh start kerja 100% lah. Okay, dia sebenarnya bukan semua orang boleh start kerja. Semua company swasta ataupun awam yang nak buka office orang boleh buka, tapi diorang kena follow SOP daripada kerajaan. So ada SOP tu adalah macam-macam SOP, kau kena buat swab test, macam-macam lah. But kita semua boleh keluar, tapi kita kena still mengamalkan jarak sosial kita lah supaya dia tak melebar. Tapi sebenarnya dia ada baik dia.
Susah, macam dia sebenarnya ada sikit kelakar sebab aku ada baca dia punya skrip yang dia punya apa yang dia announce tadi tu. Dia punya skrip tu cakap kita boleh keluar satu kereta 2 orang. Okay? So kalau kita pergi makan, nak buka puasa dengan family kat kedai makan, so kalau family aku ada 6 orang, kena bawa 3 kereta. Ke macam mana? Aku rasa pasal dia macam bagi aku lah, the country is not ready yet lah untuk macam pergi keluar balik ni. Macam aku rasa macam akan dahsyat je hari Senin ni, minggu ni macam akan dahsyat je. Aku rasa the country still need like at least a month of like PKP yang kita dah tahu within that month tu memang zero case, tak ada new cases, and everyone is already macam cured, because eventually benda ni sebenarnya bukannya kita boleh kita tak jumpa the permanent cure lagi pun kan. This is just like an effort to contain je. Betul. Sebab dia So macam contoh, kalau kau tengok negara yang dah buat lockdown, lepas tu dia orang release untuk kerja, antara yang teluk bertetepak. Okey, tepak. Yang aku dengar Germany, betul tak? Yes, Germany teruk bro. Teruk gila. Sebab apa? Sebab dia orang buat lockdown 2 minggu and they think they got it. Dia buat 2 minggu, triple jumlah yang naik. Benda-benda macam tu lah. Sebab apa? Lepas tu kita orang Malaysia ni, let's face it lah. Even though PKP, ramai je tipu PKP, betul tak? Ini kan kau bagi pelepasan. Aku rasa kawan aku ramai je dekat kedai mamak malam ni, aku rasa lah. Aduh, alright lah. Sebab bagi aku macam rugi. Kita dah wasted that like almost 2 months of everyone macam got together untuk try to macam slow down this virus punya going viral semua tu kan. And affected more people. Rasa macam sayang juga kita macam dah wasted that 100 plus of lives yang dah kematian sebab betul. Disease ni kan. So macam aku rasa macam it's sayang lah for whatever we have macam done for the last month ni kan. Betul. Macam apa yang kita sacrificekan, kita punya kebebasan just untuk contain, sebab we are doing our part benda ni. So semua orang pun sama, which is congratulations lah. But in a way, aku setuju dengan kau, but in a way aku faham yang kerajaan kena cover ekonomi juga, which kalau dia tak buka office, orang tak kerja, then the economy is very bad. So orang yang berpendapatan harian, Grab driver, apa-apalah yang berpendapatan harian, finally they can make something before raya. Mungkin itu tujuan government, maybe, I don't know. Kan? So cuma sebenarnya memang aku rasa rakyat Malaysia juga kena disiplin lah. Memang aku pun tak boleh, I'm not in their position to actually macam bagi tahu macam susah ke apa kan, because aku tak tahu how it feels like in their shoes kan. So macam diorang yang tahu the struggle, orang yang di luar sana yang memang kais pagi makan pagi, petang makan petang apa semua kan. Tapi itulah, aku just harapkan rakyat Malaysia akan berdisiplin dan try their best to not like macam, sebab aku rasa sayang gila kalau lepas ni dapat tahu dia punya new cases akan spike gila, that would be like a waste lah. Ya, teruk gila lah. Dia kalau ada benda macam tu, aku akan bengang sikit lah, because it's hard to stay at home for a month. More than a month is very hard. So maybe sebab aku dengan kau jenis yang workaholic, kita jenis suka keluar, kita nak bekerja, kita memang macam meet new people kan. So benda-benda macam tu lah. So especially, and aku faham kawan-kawan aku, contoh yang macam freelancer, aku rasa kau pun faham, as an artist, kita cancel show, kita cancel shoot because of kita dengar cakap kerajaan, we want to make this better, but now in order for us to cover back, we understand the risk but we still take it. It's just benda ni kita kena go through sama-sama lah. Itu je. So aku harap semua orang is doing their part. Yang gangster-gangster nak keluar juga tu, lantak engkau lah, tapi kalau boleh kita jangan keluar lah kan. Okay, sebabkan benda ni serius sangat, so aku rasa macam berat gila. Sebelum berat kita kan? First topic je dah. Okay, so sebelum kita teruskan lagi, sebenarnya kita orang banyak benda nak cakap guys, banyak gila. Aku dengan Mio dah prepare questions and everything. Aku just nak say hi to all our friends yang tengok live ni. Ahong ada, Helmi ada, Arnold, all our friends yang daripada, ada Kak Jennifer Thompson pun ada. Jennifer, thank you untuk support kita orang, walaupun dia nanti dah ada live juga dengan Aman Ra, jangan lupa dekat Tapau TV. Sunday. Yes boy. So but thanks sebab tengok kita orang, sebenarnya nak try je benda ni, but if it
kalau macam banyak sambutan, apa salahnya saya dan Mio buat borak tutur Sama sama lagi kan. Tu lah. So, Tapi hari ni juga aku nak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua yang di luar sana. Yang baru kena pecat pun, aku memang sebenarnya tapi itulah, there's no words that I can say sebenarnya kepada semua yang memang mungkin kalau dia kena berhentikan kerja dengan family yang nak kena tanggung. Aku sedih gila bila aku fikir benda tu pun kan. of course, man. Tapi tu lah, aku just doakan yang diorang akan tabah kerana ni semua dugaan dan cabaran yang memang ujian Allah bagi supaya dia akan lebih kuat dan sama-sama bersatu untuk macam cuba melawan disease ni by being disciplined kan. Dan juga betul. InsyaAllah semuanya akan terbuka jalan lain sebab Tuhan takkan bagi kita terkapai-kapai macam tu je. Dia always set macam ada jalan yang akan menjadi yang akan cover balik semua tu kan. So, betul. Itulah. Kena rajin, kena usaha, kena banyak berdoa dan tawakal lah. True. I mean, as long as we are doing our part, then perfect bro. Sebab benda ni ialah saranan kerajaan and even our king pun merestui benda ni. So aku rasa tak salah kita buat. Of course semua orang ada diorang punya sacrifice sendiri. Tak kerja, tak ada duit and everything. But let's just tahan for a while. Then, lepas tu Arnold Loh kurang ajar, dia cakap aku pakai macam Astro Awani. Kita punya tajuk berat. Aku rasa macam aku kat Astro Awani. Okay, tadi dah cerita berat lah. Kita dah sembang pasal PKP ni. Aku nak sembang pasal ni, ada soalan juga ni. Daripada Haikal Uzi. Dia tanya, momen sedih dan happy semasa Raya Aidilfitri. Momen sedih dan happy. So, ada tak apa-apa memori yang kau bagi yang sedih dulu lah, sedih dulu. Okay. Yang sedih ni jadi masa aku dah jadi 5. Masa aku dah jadi 5, it's very clear lah. Aku dapat offer menari dekat RTM untuk malam raya, nampak? Masa aku dah jadi 5. Yes boy. Lepas tu dan aku excited. Lepas tu kau kurus lagi semua kan? Aku dah jadi 5 Mio. Okay, so dan lepas tu gerak. Lepas tu sehari sebelum nak raya, aku follow mak aku pergi bank. Tapi kau tahu aku budak-budak banyak lari-lari and everything. Dekat pintu bank tu, aku lari, aku jatuh, aku patah tangan bro. Ya Allah, dah jadi 5 patah tangan dah. Lepas tu aku tak raya, tu satu benda. Lepas tu aku tak dapat menari dekat RTM. Aku rasa kalau aku menari dekat RTM tu, aku dah jadi dancer sekarang. Aku rasa dia macam open peluang aku. Aku rasa lah, but itu lah. Itu cerita sedih. Aku tak sedih sangat, but okay lah. Okay, kau punya... So sebab kau dah cerita benda yang sedih, aku yang benda happy lah. Aku yang happy lah. Aku sedih, aku happy. Okay, yang happy, memory happy masa Aidilfitri is, I think it was, I'm sure it was 2 years ago when anak aku lahir. Masa tu dia lahir 4 days before Aidilfitri 2017. So macam masa tu memang hari raya dengan ada baby baru. So macam wow. Itu memang paling happy lah dengan family. Jadi tengah live borak Toto. Okay, Auf pergi main dengan mami. Tak kerja tau, tak kerja. Tak ada. Aku memang ingat that raya sebab aku ada raya rumah kau masa tu. Masa korang baru balik, kau dengan yang baru balik rumah Mak Yan, aku ingat yang aku pergi berdud. Aku happy gila untuk kau masa tu. Aku tadi dah cakap apa, nampak gila. Macam mana orang macam kau jahat dia ada anak, yang tu lah. Wow. Ini macam aku punya life macam change lah sebenarnya. Totally aku macam dulu aku jenis yang suka rock and roll kan. Tapi sekarang ni aku rock and roll tapi macam there's like something yang I really care about kan, most kan. So ada tujuan lah aku rock and roll tu kan. So macam scheme lah, tahu kan. So itulah happy gila lah. True. Aku nak share sikit masa anak aku lahir masa tu dekat bilik salin tu kan. Masa keluar je, lepas tu doktor bagi dekat aku kan, bagi aku peluk dukung kan. Masa aku rasa aku azan paling kuat sampai bilik sebelah pun ingatkan dah masuk waktu solat gitu tau. Aku rasa aku azan kuat gila sampai nangis-nangis berjurai kan.
Begitu memang. lah. Of course. Dia macam change kau as a person lah. At that Yeah, moment man. lah. Yeah. Okay. That's a very interesting story. Oh. Okay, so second question aku tanya pula. Ya, aku cakap pula. Okay. 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 Carry on, Second brother. question kita dapat daripada Hairil Akif. AKF Akif. Hairil Akif. What is your daily routine time PKP ni? Mio dulu lah. Daily routine. Yes, daily Okay, routine. time bulan puasa, dah start puasa lah. Tak, Okay, dah start PKP bulan lah. puasa. PKP in the whole. PKP in the whole. Bukan PKP, bukan bulan puasa. Apa kau punya rutin harian? Okay, aku selalu Gelap masa lah. time PKP start tu, aku punya jadual tidur aku memang dah barai. Aku Okay, cakap faham. terus terang. So aku kadang berjaga sampai lewat, kadang aku try buat lagu tapi kadang benda tu tak jadi. So aku macam kan. So, lepas tu aku macam, tapi aku layan banyak gila Netflix lah, series kan, melekat sampai mata aku lebam sikit. Tapi basically rutin aku be like pagi tu pagi aku yang bangun lambat lah. Aku yang bangun lambat gila, aku cakap terus terang. Bangun aku rasa pukul berapa lah. Kadang-kadang 10, kadang-kadang 12 pun ada juga. Macam oh shit kan. Aku bangun Okay lah, okay, not bad. Aku cuma bangun bila anak aku yang kejut kan. Kadang-kadang kadang aku kejut. Sebab dia akan lompat kat aku kan. Daddy kan. So aku memang Macam bangun juga. bangun juga kan. Sial lah dia kan. Dia dah pagi-pagi. So lepas tu makan, main dengan anakku. Kadang kita orang buat apa? Dia suka pasang Lego dia yang apa? Mega blocks tu kan. Mega kita blocks. buat lah apa ada. So dia suka main, he loves animals. So dia ada banyak gila dinosaur toys semua kan. So dia akan macam ajak aku main sekali dengan toys. Dia akan cakap satu-satu binatang tu. Tyrannosaurus Rex. Yeah. After that they make the sound of it. Roar. So lepas tu dia akan cakap macam Triceratops. And then so macam aku follow lah. Dengar. So macam aktiviti banyak luangkan masa harian tu memang dengan anak aku lah, dengan family lah. Kita orang bertiga je satu rumah, kalau kecil kan. So lepas tu bila sampai dinner, makan, and then aku macam try to minimize berapa kali aku keluar rumah untuk get all the groceries lah. Macam keluar sekali aku terus ambil for the next 2 weeks lah at least kan. Macam and then because maybe dalam family pun kita bukannya kuat makan gila-gila kan. Aku just suka mancing, aku suka lah kan. Kita tak adalah macam sebab aku pun nak elak dengan bazir. Sebab this is the time kita kena saving. But dia macam berisiko dah juga untuk kau sebab kau ada kau kecil lagi. So kan apa Valencia senang kontrak dengan budak-budak. So dia macam bahaya juga engkau sekejap sebelum aku jawab, aku just nak tanya engkau tak ada macam learn new things ke masa PKP? Masa PKP ni? Aku learn new things. Banyak benda sebenarnya. I learned that ada new skill. New skill. Apa-apa lah. I can do some repairing works in the house lah kan. Macam dulu I've never like really care about macam fixing the kipas ke or fixing the lampu ke kan macam so aku macam learn that lah, macam pipe ke kan tu, plumbing sikit tu and then tapi benda-benda yang simple aku jadi kadang-kadang awal-awal tu aku macam extra rajin sikit, aku rajin basuh pinggan lah, tapi lepas tu aku jadi malas balik. Dia ada mood swing sikit, aku tak tahu kenapa. Dia macam ada naik turun kan. Tapi itulah benda yang aku sangat appreciate sebenarnya. Aku banyak luangkan masa dengan anak dan aku dapat macam tengok dia punya growth kan. Macam 2 year old dia dah start nak buat storytelling dia sendiri. So macam aku rasa tu lah. Dia dan aku sebenarnya aku belajar tentang diri aku ni sebenarnya aku ada perangai yang jenis when I work on something kan maksudnya kalau aku macam blank kan, aku macam tinggalkan situ, aku terus move on to another one lah. So macam aku jarang nak terus fix it immediately lah. So, tersangkut
Macam ni Kau kau tersangkut tinggal tepi dulu dan kau tinggal kat tepi dan kau start new stuff macam tu lah. When you start kau macam Macam tu letak kat lah. tepi dulu. Okay. Faham. Tapi masa Aku rasa, PKP ni aku try fix it lah. faham. Aku rasa bukan kau seorang yang tu, Mio. Kau tak main macam tu. Yeah. Okay lah. Aku So rasa I'm not alone. tak. Okay. Dan aku rasa aktiviti kau dengan aktiviti aku tak banyak beza sebenarnya. Sebab aku pun banyak duduk rumah. Tapi aku selalu Memang duduk live. rumah je pun. Aku macam malam-malam aku macam live kan. Macam so kebanyakan orang yang follow aku tahulah apa aktiviti aku ada dia. Aku main game, aku bangun, so now aku masak untuk family aku like every day. Lepas tu hari tu macam masa start PKP tu aku macam nak start belajar bahasa Jepun. Aku dah start sejak. So aku dapat tahu yang aku tak ada kawan untuk bercakap bahasa Jepun tu. Penis aku boleh cakap pun kot. Come on. Kau cakap Ayo gozaimashita. tak. Itu Ayo gozaimashita. Ohayo. Okay, selamat malam. Okay. Not bad. So, benda-benda yang tu lah. Aku rasa ramai je orang, bukan kita je, time-time terluang ni diorang belajar skill baru. Ada member aku belajar ni bro coding, yang komputer IT tu. Coding. Padahal dia bukan kerja tu pun, dia just nak belajar. Okay, power. Dia macam tu lah, best lah. Okay, Mio, Next question, brother man. Okay, next question. Kau dah tengok dah daily routine kan. Ada satu soalan ni, nama dia It's Fadli. Okay, Fadli ni dia tanya how to face toxic people. Dia cakap how to face toxic people. Oh, berat tu. How to fix toxic people Sebab aku rasa bukan face them lah. Face tapi lah kan. Aku rasa toxic ni macam-macam jenis ada. Berkawan toksik, aku tak tahu berkawan toksik tu macam mana. Tapi kalau macam bercinta toksik, aku tahu, pernah dengar. Cinta toksik Kalau berkawan toksik, macam mana? Ada juga, kiranya maksud dia Fadli ni kiranya kawan-kawan toksik yang selalu mengajak ke negativity lah kot. Aku tak tahu lah, ataupun jenis yang macam asyik spread benda-benda negativity yang, benda yang toxicity. So dia punya soalan is how to face this kind of people. Betul? How would you do it? Kau akan buat macam mana kalau kau dapat tahu ada aku orang rasa toxic? Jika dia kawan aku, of course dia tahu aku perangai macam mana lah. Aku memang akan cakap, aku akan macam, bro, apa kau buat ni macam tai. Sebab aku memang jadi orang terus terang, aku cakap je lah kan. So sebab orang-orang macam lagi lama kau biar, lagi dia rasa benda tu okey kot. Kawan-kawan aku okey je aku buat. You understand apa I mean. So kalau macam kadang-kadang tu macam kau macam ada kawan yang memang bila dia lepak dengan kau, dia memang tak pernah ada hormat kau orang tua. Kadang-kadang ada orang tua lalu pun dia macam, oi! Macam tu kan. Which untuk aku is rude tu, macam kita as a friend, dan yang kau cakap je lah, apa lancar kau buat ni. Tapi kalau kau tak kenal dia pergi mati lah. Dia tak misalkan dia bongok kan sebab dia up toxic. Aku rasa kalau aku buat macam tu lah. Kalau kau buat macam mana kalau kau? Lebih kurang kalau kawan kita sound lah. Ataupun kita just tak reply WhatsApp dia sudah kan. Kalau yang kita tak kenal, macam dia tak bother kita kot. He's not even in our circle, so macam don't give a shit about them lah. Sebab I face a lot of toxic people pun. Kadang-kadang aku rasa I'm very toxic to other people too. So macam that's life lah kan. So kalau kau tak suka, kau buat bodoh lah. Ataupun kalau kau rasa worth to macam confront lah, because maybe you care about the relationship or the friendship or whatever lah. Confront. So that you say sebab kita hidup sekali je kan. So macam kalau takkan benda tu nak pendam lama-lama. Aku memang orang jenis pendam juga sebenarnya. Ada certain things yang aku pendam, tapi most of the time aku try nak macam confront lah, macam like settlekan ke apa kan. So sebab aku rasa semua orang, aku, kau, orang-orang yang tengok live ni whatever, we always wanted to be a better person kan. We try to stay positive as everything, but tapi aku rasa kalau kita untuk tak ambil tahu orang toksik ni, kau jangan banyak sangat spend your time dekat social media. Social media, ramai gila orang toksik, ramai gila negative people. Dia sebenarnya dia tak negatif pun, it's just who they are. Tapi untuk kita macam, apa hal kau macam ni. So aku rasa is either kita berfikir baik
Atau benda tu memang confirm tak boleh jalan, then kau sound je lah. Macam benda ni tak boleh siut. Macam it's bad lah, it's bad, you don't do it lah. Betul. So that's how you face toxic people. Fadli, Betul. aku harap jawapan daripada Zahir dengan aku dapat menenangkan apa perasaan kau. Betul lah. Aku faham mungkin kau akan rasa macam bengang ke apa kan, but you know, jangan pening kepala. Benda senang. Benda senang jangan pening. Betul. Kan je. Saya setuju. Fuck that shit. Okay. Betul. Okay. Ni ada satu soalan ni Mia. Daripada siapa ni? Nama ni panjang betul. Susah nak sebut. Sebab username sekarang dahsyat brother. Aku tak boleh sebut ni bahasa Korea ke apa ni kan. Dia tanya, where do you see your life in 10 years? Dia tanya. Where do you see your life in 10 years? Where do you see your life in 10 years? Kalau kau tanya aku sebenarnya. Okay, kau cakap dulu. Aku dah cakap tadi, kau cakap dulu lah. Okay, aku sebenarnya dulu aku suka lah. Masa aku kecil dulu kan, bukan kecil lah, masa aku baru nak start college kan. Aku macam, wow, what do I see myself in 10 years kan. Aku tengah buat apa kan. Aku jadi rockstar ke, aku jadi hotel manager ke. So aku always put a target apa semua kan. Tapi selepas hidup bertahun-tahun ni kan, dan mengenali kehidupan dengan lebih dekat ni kan. So aku rasa macam aku tak nak letak 10 years punya goal macam tu. Aku try to make it shorter. Aku macam goal aku macam shorter lah, because contohnya kalau kau main music dekat dalam Malaysia ni pun, kau punya selalunya average memang seorang artis tu dia boleh maintain in the current scene tu top 5 years lah. Yang memang nama kau top kan. Unless kau do something about it, like macam kau release luckily kau punya single semua gempar, album kau power and stuff like that, kau punya fan macam non-stop, and then kau banyak gila, orang yang memang gila kan, kau gila-gila lah kan. So maybe boleh jadi lagi lama lah. But selalunya because of product kan, new product always like new product yang good. Kalau kadang-kadang ada yang produk yang macam music yang the next album tu macam dah tak best kan, dan orang dah tak ingat sangat. So selalunya memang aku letak 5 years lah selalu kalau kau nak jadi artis. So macam sekarang ni pun aku even shorter lah, macam 3-4 years ahead aku tengok macam mana apa akan jadi, apa yang aku nak ni achieve by then. Sebab bila letak jauh sangat aku jadi penat. Aku pernah letak dulu 10 years kan, aku macam it's tiring lah, because aku faham orang lain pun mesti ada struggle masing-masing kan. Aku faham. Itulah, so sekarang bagi aku personally, aku tak ada letak sampai 10 years lah. Tapi kalau ditanya aku soalan 10 years, apa aku akan jadi apa? I mean, I don't know man. Aku whatever comes lah. Macam maybe in lagi 3 tahun atau lagi 5 tahun aku akan dah tak duduk di Kuala Lumpur. Maybe aku akan macam just settle down by the beach ke, dekat Lumut ke, you know, like settle down buat chalet ke, tak pun buat kebun. Because macam sekarang ni pun aku still everyday I learn new things. Everyday aku learn macam tentang, contohnya aku tengok macam berkebun ni best juga berkebun, you know, like macam pergi menternak ikan pun best juga, you know, macam benda macam tu, tanam cili. So macam aku banyak belajar tu lah. So macam sekarang ni aku tengok at any opportunities yang aku boleh buat lah. At the same time being happy about it lah. Aku tak nak macam kerja yang stressful every day lah. Aku macam nak try to enjoy life as much as I can with the family. So macam tu lah. But that's me. So aku macam maybe it doesn't work with other people out there kan. So macam yeah. Kau? Faham. Okay, aku rasa aku punya pendek sikit lah. Aku tak pernah set 10 years goal. In fact, aku tak pernah test ada set goal or whatever. Sebab I live my life apa yang datang lah. Apa yang datang, then aku buat, I went through it. But kalau untuk 5 tahun, aku boleh bagi tahu sekarang. Untuk 5 tahun, because I'm a freelancer. So, aku just harap in the next 5 years, aku still in the same industry, do the things that I love with my friends yang pun still freelance dengan aku juga. Kita sama-sama, you know, hustle and everything. It's just that in 5 years, I would picture myself more toned down lah. Macam relax sikit. Everything a bit slow. Macam kau cakap lah, maybe we end up in some mountain ke or beaches ke, or maybe aku move luar negara sebab rezeki orang lain-lain kan. But I always dream of
working outside Malaysia lah, of course. Aku but benda tu rezeki mungkin time aku belum datang lagi kan. So nantilah tengoklah macam mana. But that's a good question lah. Kalau kata aku dia macam banyak ada self reflection lah. Bagus. Wah. Hasibik kau tak boleh baca Sebab aku kau takut tak. kenapa macam aku masa aku nak jawab soalan ni, kenapa aku cakap macam jangan letak 10 years terus kan, macam goal, what you gonna be, where you going to be at, apa semua. Tak, bagi aku macam kau takkan enjoy life to what you were supposed to be enjoying kan. Macam everyday tu banyak benda kau boleh belajar, banyak benda ni. Jangan macam refrain yourself from being free to macam belajar banyak gila benda kat luar sana kan. And travel out and learn new culture ke apa kan. Macam tu lah. Aku sebenarnya suka gak macam kat Europe kan, diorang ada macam jenis yang kerja, lepas tu kerja macam 2-3 tahun dan then ambil cuti setahun. Macam aku macam that's pretty cool juga lah. Tapi it doesn't work in Malaysia. Kalau dekat Malaysia is sebab aku rasa ada tapi tak ramai lah. Yelah, but sebab kita punya ekonomi, even orang yang selalu kerja pun is already hard the way it is. So kita pula macam artis, macam freelancer, memang hustle lah. Every day is a new day. So macam kau just go through it. And it's just that aku just harap satu hari nanti dia akan relax sikit lah. Slow sikit. Benda-benda macam tu je lah. But as for now, aku tak rasa ada problem except for all the commitments yang aku ada sekarang lah. So all in all okay je. Aku tak rasa ada problem. Aku harap aku dengan Mia menjawab soalan yang siapa yang itu tadi lah. Apa-apa lah. Tapi sebelum kita teruskan soalan yang lain, selamat datang kepada yang baru datang. Hello. Aish lah, Miss For, Mi Bong, Mi Mion ni semua. Hello, hi. Apa khabar? Selamat datang ke Borak Tutuh. Ini kita sebab Borak Tutuh selalu aku dengan Mia sebelah-sebelah sebab PKP kan. Patuh kepada undang-undang, kita buat live Instagram. Tu lah kita buat live Instagram supaya sebenarnya aku kat sini bila aku buat Borak Tutuh dengan kau ni pun sebenarnya aku fikir juga macam I think kalau ramai gila viewers kat luar sana, fan-fan yang tengah watching this live streaming right now, macam kalau you guys are like korang, aku rasa semua kita ni sebenarnya kita adalah creative people lah. It's just that kita kena study ourselves. Kita kena tahu betul. Our ability kan, macam find our, macam learn our strength and our weaknesses and macam apa orang cakap, macam redha dengan strength and weaknesses kita juga. So macam betul. Aku sure orang kat luar sana pun kreatif. Kalau korang, aku rasa korang pun boleh buat benda ni. So just nanti macam ramai gila korang nak bincang ke pasal apa-apa topik, just go for it man. Just make sure buat Borak Tutuh lah. Borak Tutuh kan. Jadi ada Borak Tutuh ramai gila. Betul. Tak ni apa but aku rasa for the last 1 year, because aku rasa aku banyak kerja dengan orang yang younger than I am. This orang muda nowadays, takes everything so easy lah, which aku rasa is a wrong mindset to go with. Now maybe korang tak nampak lagi what the struggle really is, but bila benda tu datang korang takkan boleh readykan diri korang, because kalau kau rasa everything is so easy, then bila benda susah datang, then it's gonna be very, very hard sebab kau tak tahu macam mana nak counter. Tu je. But all in all, kalau korang rasa itu life korang best, okay. Ada soalan ni. Nick Azizuddin. Macam mana nak tunjuk kita minat kat dia even dah 4 tahun tak text dah jumpa? Macam mana? Macam mana nak tunjuk minat kat dia? Okay, aku faham. So kau minat kat dia 4 tahun lepas, tapi sampai sekarang kau minat dia, tapi dah 4 tahun kau tak text dia dan kau tak jumpa dia. Macam mana nak bagi tahu dia? Mudah bro. Dia like Mio boleh jawab. Tiba-tiba aku tak jawab. Kau ambil phone, kau call dia, kau borak je. Nak jumpa. It's now or never. Benda tu simple. Kau nak dia, kau chase je. Tak payah macam macam nak segan rugi bro. Segan brother sebelah tu dah kebas. Tu je senang cerita. Kalau dia betul, melepas. So kalau kau betul nak, just say apa yang terbuku dalam hati kau. Tapi kalau kau risau, kau praktis dulu depan cermin. Praktis dulu. Hi, contoh nama dia siapa? Azura.
saya tahu saya dah lama kita tak contact each other, tapi kalau boleh saya nak bincang, saya nak ajak awak keluar dulu minum, boleh tak? So kita boleh borak panjang sikit, like Ya, betul. make it casual lah. Jangan nampak awkward. Memang mula-mula kau cuak, kau awkward, tapi tak apa. Lepas tu kau try macam chill lah kan. Macam benda ni kena relax je. Sebab kalau kau panik, kau nanti habis lah, semua benda tak jadi. Macam aku tadi sebelum nak live ni pun aku panik gila kot. Tapi tu lah, kita kena macam relax and just cerita apa yang di hati. Sebab benda ikhlas tu dia akan sampai bro. Betul, aku setuju. Aku rasa the best way memang kena just be true to yourself. Sebab engkau tahu apa yang engkau nak, orang lain tak tahu. So kalau aku jadi engkau pun, aku rasa aku buat benda yang sama macam Mio juga. Aku akan call, aku akan cakap macam ni, but first kau janganlah terus go up to the point, macam borak lah, hello, hey, bla 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 bla, macam lama buat apa sekarang, bla bla. Lepas tu cakap lah macam ni lah, I know it's been 4 years, but sebenarnya dah 4 years ni I always macam ada hati kat you lah, but I know masa tu lama, so why don't we use the future to tak, kalau you boleh bagi IP lah, you see. Aku kadang-kadang pelik kenapa aku sibuk. Kadang-kadang aku pelik. Kau tahu tak, benda-benda tu sebenarnya tu lah. Maybe sebab aku tak banyak lalu benda tu. Aku jenis yang macam you know like take kan. So macam aku tak ada go through yang tu banyak sangat. Aku macam malah nak cari baru kan, macam tu lah. So macam aku dah tahu dah flow dia kan. So macam aku dah tahu macam mana nak cakap and all kan. So apa kita bukan nak cakap kita lagi tahu, but aku rasa tak salah kita buat macam tu. Kau lelaki kan, kalau perempuan lain lah, aku malu dia whatever, tapi nowadays perempuan pun daring bro, macam boleh macam, you know what, why don't you give me your number, I call you baby, you know. Betul. But tapi aku rasa jangan takut, just buat apa kena buat. Benda-benda macam ni percayalah bro, kalau kau lambat benda macam ni ada expiry date. Kau lambat, benda tu expired, orang lain ambil pada muka kau. Lepas tu lagi setahun kau masuk balik live ni, bang ingat tak saya tanya soalan tu bang, dah terlambat dah bang, thank you. Dah lambat. Kau gunakanlah masa ni. Okay, bolehnya insyaAllah. Boleh. Itulah macam aku doakan kepada Nick Azizuddin, semoga kau dapat bertemu dan mencurahkan rasa hatimu kepada yang kau tengah kejar tu kan. Curhat. Curhat. Dan aku doakan juga gadis tu akan macam menerima lah. Hopefully lah, kalau kau orang baik kata insyaAllah. Menghargai. Yes, sebab benda macam ni is pure bro, don't worry. Melainkan kau memang kaki game rempitnya, memang ayat manis, memang mati yang tak tahu lah. But don't worry, okay, insyaAllah tak ada apa. And kalau apa-apa jadi, aku just nak kau ingat Nick Azizuddin ni, aku dengan Mio yang bagi tahu dia ni. So kalau kahwin tak ajak, memang aku sumpah kau. Sebab kau jadi virus. Toxic. Okay, banyak sebenarnya soalan. Yang dekat live ni pun banyak gila tanya soalan. Aku boleh go through balik ramailah kawan-kawan lama kat sini. Best. Okay. Rindulah nak solat Jumaat dengan bos Mio kat Masjid di Sepandan. Sayalah. Okay, tak. Aku just korang nak tahu, aku dengan Mio ni rumah dekat-dekat je. Aku dengan Mio ni. Mio duduk Kampung Pandan, aku duduk di pelukan orang lain. Tadi aku duduk kat Kampung Pandan kan. Okay, tak apa. It's okay. Kalau korang ada soalan apa-apa, korang tanya je. Aku akan cari soalan tu. Sebab kita orang pun dah standby soalan kita orang. Okay, Mio next. Kau buat. Sebab ramai sebenarnya yang tengah tanya ni pasal K-series lah. Aku tengok memang daripada 200 soalan tu, aku rasa 70 soalan tu memang banyak pasal K-series lah. Macam bila we're going to do the next one. We're going to film the next one. Okay, so aku rasa kita akan bagi tahu apa yang kita nak bagi tahu ni once kita cecah 200 orang yang tengok kita live, kita bagi tahu. Selagi tak cecah, kita jangan bagi tahu. Pada muka dia. Tak. Sebenarnya K-series ni every time pun aku live orang akan tanya. Diorang semua akan dapat jawapan yang sama dengan aku sebab aku cakap mentah. Okay. Sebenarnya tahun lepas kita memang ada plan untuk buat the new series.
Kita orang dah plan nak pergi mana, kita orang dah plan bla 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 semua, but dia tak kesampaian sebab kita orang ada problem dengan investor, orang yang nak invest kepada show tu. Itu saja. So sebenarnya sebab kita orang dah tak buat lagi dah dengan TV channel, kita orang dah buat sendiri. So untuk buat sendiri memerlukan duit kita orang sendiri. So untuk buat duit sendiri, kita orang pun tengah berusaha lah untuk keluarkan episod yang baru, so korang boleh tengok dan happy. Kita orang pun nak buat korang happy juga. Tu lah. InsyaAllah lah. Tu kita always kita akan work towards that lah. Macam kita, but we can never say now lah. Memang rindu gila kot. Aku rindu Wadoyok walaupun baru-baru ni macam hal kat dia lalu kan. So aku harap dia okey lah. Dia aku hari tu aku ada live dengan awak. Ada buat-borak sikit. Okey lah. Dia pun tapi awak ni kau tahu apa perangai. Okey je sebenarnya. Dia memang orang banyak salah sangka kat dia. Tapi dia okey. Tapi sebenarnya hati dia baik. Hati dia baik. Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Kerana kita salahkan dia. Tengok balik dekat YouTube kan, ada ke Korea ke kita, ke Indonesia kita, ke Jepun kita. Perangai Wadoyok macam tu perangai dia. So memang macam tu. Betul. So apa korang jangan macam dia cool, dia baik hati. Apa korang jangan jadi dia masa kat sana. Dia jenis yang tak kedekut kan. Dia memang orang baik. Baik lah. Nampak Azim pun ada. Kalau korang nak tahu, Muhammad Azim tu ialah editor kita orang. Muhammad Azim, aku rindu Sedan dekat TV. How come? So terima kasih tengok live ni. Kita orang akan baca lagi soalan. Kalau korang ada soalan apa-apa, tanya. InsyaAllah kita boleh jawab. Mia, next Mia. Okay, next question. Kita tengok sini, banyak sebenarnya. Okay. Alah, ni dia tanya pasal apa dia? Dia tanya jejak terror. Jejak terror. Jejak terror. Kejap Aku dah Ni mana tadi ni? Okey. Yalah, yang tanya jejak terror, yang tanya pasal jejak terror ni aku jawab simple one je lah. Jejak terror tu was an effort by Her TV masa tu. Dia memang ajak aku dengan Zahir untuk pergi buat some charity work kan. Sebab kita travel, kita naik basikal tu sejauh like 600 km daripada KL tu Langkawi. Tanpa ada duit. Dia punya cash dia punya apa yang dia offer was every 100 km yang kita dah kayuh, MyAG tu, company tu akan bagi duit RM10,000 kan. RM10,000 kepada rumah anak yatim. So itu yang aku macam wow, tu power lah. So macam I will do it lah for the kids kan. Of course. So kalau Her TV, if you watching this, we can still talk for second season. I mean, I'm willing to do it. HLBTC ada, dapat HLBTC, Rindu Jejak Terror. Okay, so kita boleh kayuh pergi Terengganu ke. Mungkin kita boleh start kayuh kat tempat lain. Balik Malaysia pun boleh. Pun aku rasa it's a good idea juga. Aku rasa feeling kau nampak KLCC tu after a few days on bicycle tu, aku rasa champion tu. Aku rasa. Macam dari Satun ataupun Haiai atau Bangkok lah. Kita fly ke Bangkok, ambil basikal dari Bangkok, kayuh balik to KL. That'd be amazing. Ataupun kalau jika macam tak nak naik basikal, mungkin kita boleh naik motor tapi jauh sikit lah. Mungkin pergi Vietnam ke. Motor power ni. Daripada Vietnam kita boleh kayuh balik ke KL. Aku rasa that's a very good idea tu sebenarnya. Macam Ho Chi Minh, sampai Ho Chi Minh beli motor, then kita naik motor balik KL bro. Aku rasa that's a good content. Maybe bukan kayuh, betul lah bukan kayuh. Aku itu kayuh, ya Allah. The first 100 km bontok pecah sihat. Okay. Azim kata dia rekod. Okay, bagus. Okay, jap. Next question. Aku ada question. Daripada Sadiq Midun. Okay. Macam mana nak jadi terror macam Zahir and Mio? Terror dari segi mana tu? Terror main game ke? Terror mengorat ke? Aku rasa soalan ni susah sikit sebab aku terror serba-serbi. Macam banyak benda aku terror sebenarnya. So, aku rasa untuk jadi terror macam kita orang, sebenarnya engkau pun kena ada serba-serbi skill juga. Aku rasa. Macam aku kalau aku nak listkan benda aku terror banyak. Tapi aku jenis yang tak suka nak gibang banyak sangat. So aku just keep it low. Tapi aku rasa kau kena ada macam belajar buat banyak benda lah. Macam faham banyak benda.
Mio punya terror lain. Itu biar dia jawab. Macam nak jadi terror bagi aku kau kena yakin dengan diri sendiri. Benda terror tu is very subjective. It doesn't matter. As long as you're confident with yourself, benda tu akan jadi terror. 100%. Kalau kau confident nak ngorak seorang awet ni, kau confident. Kau pergi kat dia, kau terror weh. Tak ada orang lagi terror dengan kau. Serius. So macam-macam. Betul? Keyakinan tu is very important. Kau kena tahu, macam aku cakap tadi lah. Kau kena tahu apa strengths kau, weaknesses kau. Kau kena faham apa sebenarnya diri kau ni kan. Macam jangan buat bodoh and being very ignorant about what you're capable and not capable of doing kan. So macam itu paling penting. Kau kena tahu kau punya diri dulu. Dan Betul. baru boleh jadi confident. Macam contohnya aku bila aku naik atas stage lah. Aku stage fright every single time aku nak naik stage, aku memang akan stage fright. Aku takut, aku jual, aku nervous. Every time for the last 15 years masih. Every time nak main gig, nak naik stage, aku memang nervous. Tapi itu lah, that's the best part about it lah. Aku rasa benda tu macam like an adrenaline rush tau. Jadi macam aku rasa nak perform kan. So it works with me lah. Tapi confidence penting. As orang yang rapat dengan kau Mio, kau memang someone else bila kau atas stage. Ya. And kau memang someone else bila anak kau bully kau macam ni. Lah Indra. Kau gimana sayang? Oh macam. Tak, betul-betul. Memang Rosni Sabri memang kita orang sebenarnya Borak Toto ni memang sebahagian dia ialah sesi motivasi sebenarnya. Kita cuba membaiki ataupun menyelesaikan masalah anak muda zaman ini. Sebab tu kita pakai macam ni, nampak? Betul. Aku dah macam Abid Liu. Okay. Abid Liu. Tapi cakap pasal Ustaz Abid Liu, I really respect this fella. Memang aku respect gila Ustaz ni. Dia macam whatever lah orang nak cakap pasal dia kan. Bagi aku bila kita memberi tu, itu adalah satu benda yang sangat murni tau. Benda yang macam dia murahkan rezeki kau juga. Bila kau bagi banyak memberi, kau akan lagi banyak lagi rahmat dia datang kepada family kau. Doesn't mean that kau akan jadi kaya bila kau banyak bersedekah. Bukan kaya daripada segi wang, mungkin kaya daripada kekayaan dari segi keakraban dalam family tu, the love, macam tak ada kesusahan, macam tak ada gaduh-gaduh, and sentiasa cukup makan. You know, like benda sederhana ke macam itulah. Aku suka gila bila tengok Ustaz Abid Liu pergi menderma semua. I really gila. Dan kadang-kadang aku sampai menangis sebab aku macam berkaca mata, aku tengok macam ada yang susah gila betul-betul kan. Macam aku tak rasa apa dia buat salah. Aku rasa he did it in a very good intention. Tapi how people perceive it tu salah. Sebab kalau dia ada baru-baru ni pasal dekat Kedah or whatever yang dia ada turun macam pakcik tua, memang macam viral lah, pasal everyone tengok yang dekat baling tu. Lepas tu then dia macam kena backlash from Kedah punya government. Diorang cakap macam dia tak patut buat macam tu, they should go to the government and everything. Lepas tu government cakap dia actually pernah offer tolong bla bla. Tapi benda tu kalau kau tanya aku mungkin salah. Aku tanya, kenapa before this korang tolong dia tak ambil, tapi ustaz ni tolong dia ambil? Mungkin pintu hati dia terbuka tengok ustaz ni. Betul tak? Keikhlasan orang ni kita macam kita nak tahu macam mana. Betul tak? Kalau dia susah macam kau offer dapur, offer tilam semua, kau membantu lah, tapi kau tak membantu as a whole lah. Kau nak bantu betul-betul macam tu lah. Kau sewakan rumah untuk orang. Betul tak? Kalau betul-betul nak bantu lah. Tapi aku mungkin salah sebab aku tahu ramai je orang susah dekat Malaysia ni. Aku it's just that aku rasa keikhlasan tu lagi pergi sebenarnya. Aku rasa keikhlasan tu yang akan jadi impact pada semua orang. Semua orang tengok macam tahu macam impact macam dia tak payah nak letak stiker muka kau dekat plastik beras ke, tak payah benda tu. Macam betul. What the hell? So kalau macam untuk aku orang nak maki dia ke nak backlash dia ke suka hati kau, but dia in a way dia kalau macam ada 100 orang, aku rasa yang tak suka ni ada 20 orang, 80 orang suka. And dia buat dengan kebenaran polis and everything, dia apply for everything. So benda-benda macam tu lah. So maybe itulah kita sentiasa
itulah. Kita hormat orang jugalah. Macam bagi aku kalau tak tahulah orang yang bengang sangat ni, tak tahu kenapa lah, perasaan dengki ke ataupun macam I don't know lah apa yang trigger sampai orang benci dia, sebab aku rasa tujuan dia murni. Dan so far memang ramai orang yang telah terbukti dibantu oleh usaha daripada tim Ustaz Abidu ni kan. So aku rasa macam bagi aku akan sentiasa support benda yang akan untuk apa, keharmonian negara ni. Aku macam bila keharmonian negara ni penting bagi aku. Macam kita kena sentiasa tolong-menolong each other. That's really important. Benda tu bila buat macam ni, dia bukan menunjuk bagi aku. Dia macam actually aspire people yang betul. untuk buat benda yang sama and even better, maybe buat even better than that. Macam betul lah dia sebab aku rasa dia buat tu tak kisahlah dia pakai duit dia ke whatever, orang derma ke, tak kisah. Kalau aku tahu orang buat macam tu kat duit aku, bro, aku tak complain dah. That's where my money should be. Kalau aku derma ke whatever. So but now engkau bagi duit engkau as derma whatever, but kau tak tahu apa pun jadi apa duit tu. So then kau macam kalau orang yang aku, dan saya kenapa kau tak macam bagi dekat persatuan ni? No bro, sebab aku tak tahu duit aku pergi mana. Mamat ni dia tunjuk duit aku pergi mana. Ni duit aku pergi sini. Then of course aku akan buat. And aku rasa semua orang dalam Malaysia nampak orang susah, memang kita nak tolong bro. Kita semua orang baik-baik, itu kau jahat. But then ada, aku tak okay. Yang macam yang dekat Baling, yang orang yang pakcik tua kat Baling tu, aku sebenarnya agak kecewa dengan wakil kerajaan yang buat video macam dia cakap tak patut buat macam tu lah bla bla. Aku tak rasa dia patut buat, aku tak rasa cara dia cakap tu betul. Dia patut sampaikan dengan cara yang lagi betul. Contohnya dia boleh cakap terima kasih Ustaz buat benda-benda macam ni, tapi kita sarankan Ustaz lepas ni kalau ada kontak kita, mungkin kita boleh buat collaboration Ustaz dengan kita. Betul tak? Engkau tak boleh nak maki orang sebab engkau kerja dengan pejabat negeri bro. Engkau kerja dengan kerajaan negeri Kedah. Faham tak? Itu apa aku rasa aku mungkin salah baik. Lagipun the weapon yang paling berkesan adalah kelembutan kan? Betul tak? Exactly. Kau jika kau relax and if kau down to earth sikit, okay je sebenarnya. Tak salah kalau kau down to earth. Orang lagi benci orang belagak macam aku, orang benci aku, tapi aku tak penting, so aku tak kisah. Tapi kalau orang yang macam orang yang penting-penting macam ni kan, kalau kau kerja under government, you have to remember kau punya gaji pun daripada kita punya duit tax juga. So kita nak rakyat yang elok, seorang marahin yang yang memang a model citizen lah. So aku tahulah aku bayar tax, bayar gaji tu, aku bayar dekat orang yang betul. Ya tak? Ya, betul. Okay, berat sangat ni. Kita tukar soalan lain. Dahsyat soalan. Tapi bagus, aku suka bila bincang benda ni. Aku just nak bagi tahu apa yang aku rasa lah. Kan? Betul. Exactly. Sebab of course very kita meditating. Ada banyak apa benda kita nak cakap, of course. Ada benda kita tak puas hati. Ni apa lah ni? No, it shouldn't be like this. Of course, semua orang bukan aku dengan kau je. So bila kita cakap pasal benda-benda macam ni, semua orang boleh relate. Semua orang boleh macam, Zai, actually kau betul lah. Ataupun, Zai, kau salah benda ni. But tu lah, benda-benda macam tu. So kita boleh bincang. Benda yang tu kita tengok apa pandangan orang. Kita betul ke kita salah. Ini tak, engkau duduk terpuruk sendiri. Apa aku buat semua betul. Otak kau. Toxic weh. Okay, soalan next. Macam mana Zai? Ada lagi soalan ni? Aku lagi tu. Daripada Hairul Juk. Okay. Soalan dia, menu berbuka yang paling memori teruk masa korang kecil dulu, yang sekarang dah move on dah. Menu berbuka yang paling, okay, tak payah memory lah. Menu berbuka yang paling teruk masa korang kecil dulu, yang sekarang dah move on dah. Teruk Sebenarnya the truth is tak teruk lah. Probably aku rasa tak teruk. Aku adik-beradik 7 orang. So kita orang 9 beranak kan, dekat satu rumah. So aku cerita pasal sahur dulu lah. Sahur selalunya kita orang masa kecil dulu, mak aku akan masak nasi putih dengan ada ikan goreng. Sebab adik-beradik ramai makan kan. Lagipun kita bukan nak makan beria sangat pun kan. Tapi bagi aku masa tu aku rasa macam benda tu biasa je, benda tu makan je. Aku malas nak bangun sahur. Macam ngantuk. Lepas tu nanti dia kata, sahur, bapak aku suruh sahur kan. Macam okay, terus sahur.
ambil nasi, ambil apa nama, ikan. Lepas tu letak kicap. That's it lah, ada telur kot aku rasa. Kadang ada telur. Tapi misalnya ikan goreng je kan. Bagi aku benda tu macam, benda tu normal lah. Macam aku tak rasa benda tu teruk atau susah ke atau apa, ataupun macam tak kaya ke, whatever lah. Macam bagi aku benda tu it's okay. It's dia membesarkan aku. Betul? So macam tapi sekarang ni bila dah ada family sendiri ke apa semua, aku macam okay, sebenarnya macam masak ke apa ada banyak lauk kalau ni kan. Itu rezeki lah. Aku betul. Rezeki aku menu berbuka paling teruk aku rasa yang aku masih ingat sampai sekarang, tapi aku dah move on dah, is dulu sebelum adik-adik aku lagi, aku ada 3 orang je adik-beradik masa aku kecil lagi. Bukan buka, kita nak sahur. Aku excited lah sebab nak sahur kan. Nak whatever lah. Aku bangun. Tapi masa tu ayah aku dengan mak aku dah sahur awal lah, dia keluar sahur. Tapi sebab untuk anak-anak dia masak Maggi. Untuk budak-budak, okey makan Maggi. Aku excited, aku macam bau, aku macam yes, makan Maggi kan. Lepas tu aku dah standby, apa mak aku dah letak semua. Kita belum boleh makan, mak aku letak. Adik aku kecil lagi masuk, dia langgar aku punya air. Air tu masuk dalam Maggi tu punya TO. Allah. Lepas tu sebab aku nak sangat makan, aku sental gak Maggi rasa TO. Aku macam rasa Maggi rasa TO. Aku makan gak. Sebab aku suka sangat masa tu nak makan Maggi kan. Itu aku punya cerita. Geram. Tapi aku dah move on lah benda tu. Tapi aku rasa yelah sedih sikit tapi tak dah teruk gila kan. Bagi aku macam sebenarnya teruk tu is very subjective lah. Sebab kita orang yang buka puasa ke dekat Syria sana, tak boleh imagine bro. Kalau macam yang teruk, kalau macam buka puasa teruk ataupun sahur teruk, aku rasa aku dengan kau bukan orang yang sesuai untuk kau tanya. Bukan nak cakap kita orang senang, tak. We are blessed. Kita semua we are blessed by Allah yang kita boleh makan apa kita nak. Alhamdulillah, syukur rezeki tu kita ada lagi. Tapi kalau betul-betul nak tengok orang tu, bukan tanya aku dengan Mia, kita tak boleh nak bagi the right answer lah. Sebab bukan nak kata tak pernah susah, pernah. Tapi aku punya susah dulu tu, percaya cakap aku ada berjuta orang lagi susah daripada tu. Sebab tu aku nak cakap, aku nak beli ngidap pun aku segan. Sebab aku tak rasa macam aku punya tu susah. Tak teruk. Tak teruk. Aku tak susah. Aku pernah tengok yang macam aduh, aku tak tahu benda tu hari ni ke semalam, yang kita ada pekerja Bangladesh yang dia kutip beras dekat jalan. Aku tak tahu kau tengok tak. Ada dekat Twitter aku nampak orang Bangladesh tu dia kutip beras dekat jalan raya yang dah tumpah punya. Dia kutip. So ada pakcik ke akak tanya, "Asal kutip? Ada pasir semua." Dia kata, "Kak, apalah kak, benda-benda lain apa saya boleh basuh, janji nasi ni ada." Kalau nasi pun kau kena kutip, kau makan lauk apa tu? Betul tak? So untuk tanya aku dengan Mio teruk, buka teruk, sahur teruk ni, aku rasa kita tak boleh jawab, minta maaf lah. Tapi pengalaman tu ada, tapi tak seteruk apa yang orang-orang sekarang go through lah. Macam aku ada a few days back aku ada pergi, masa aku pergi beli stock up lah groceries di supermarket dekat rumah macam jalan kaki sampai. Tapi aku pergi Maybank lepas tu. Sebab aku nak cucuk duit luar kan, nak pergi nak beli shopping apa semua kan. So masa nak beratur tu, tapi kita kena jauh sikit kan. So ada seorang pakcik kat depan ATM machine ni, dia tengah nak keluar duit. So dia tekan-tekan, aku tunggu je Lepas tu bila dia dah, tiba-tiba dia macam ambil kad dia, lepas tu dia kata macam sorry, rosak ni dia cakap. Kata aku macam ya ke? Aku cakap cuba, lepas tu kat sebelah yang ada ATM machine yang kat sebelah kiri aku macam kosong. Aku cakap pakcik di sana lah. Tak apa, try sana. Lepas aku try yang kat ATM machine ni kan. Aku try nak masukkan ATM card aku macam semua okey. Aku cakap okey, duit keluar semua okey, tak ada masalah kan. Lepas tu aku tengok pakcik sebelah ni dia tengah nak try kan. Lepas tu tiba dia keluarkan kad dia balik. So aku macam siap tak sengaja aku terintai lah. Sebenarnya bukan ATM machine tu rosak, dia punya baki tak cukup untuk keluarkan duit. Aduh.
aku tu kan nak ambil duit, nak ambil duit aku, nak ambil kad aku. Tapi pakcik tu terus caw tau. Dia macam tak tunggu apa, dia ambil kad dia terus caw. Lepas tu aku dah dapat je receipt aku apa kad aku dengan duit aku. Keluar aku tengok dia dah tak tahu ada pergi mana kan. Tengok kanan kiri macam tak ada dah, macam masa aku macam aku balik aku terus cerita kat wife aku lah, macam wow, itu kesian gila. Macam pakcik tu dia beratur. Dia sebenarnya bukan mesin terosak, tapi sebab duit dia tak cukup, dia nak withdraw kan. Nak withdraw. Tak faham. Tapi memang masa tu nak buka puasa dah, macam like 6:30, 6:45 nak pergi shopping last minute kan. Aduh, aku rasa kesian gila macam tu. Yeah, of course, man. But rezeki orang lain-lain lah. Aku tak kata aku orang senang whatever, but alhamdulillah aku bersyukur lah apa yang aku ada. Apa yang aku ada sekarang, aku ada tempat tinggal, aku still ada family aku still ada makanan kat dapur aku boleh makan. But ramai je lagi orang yang macam yang tak bernasib baik lah. Tu lah bagi aku, kepada semua yang kat luar sana tu, macam kita kena sentiasa bersyukur. Kalau rasa macam it will never be enough lah sebenarnya. Sebab kita ada nafsu ni, kita akan sentiasa nak more. So macam it will never be enough. So macam kita kena belajar dalam diri sendiri supaya bersyukur of the tiny things pun kita kena bersyukur lah. Benda kecil tu pun is really important. Dia bukan saja akan menjadikan kau lebih tenang secara rohani, dan dia juga menjadikan kau lebih macam lebih, yelah, bagi aku tenang rohani tu yang penting lah. Tapi kau tak serabut lah. Kau macam kau boleh bekerja lah, bila kau fresh, kau boleh kerja, kau boleh macam find a way lah kan. So sentiasa bersyukur, really important. But aku macam rezeki ni, kadang-kadang kita sihat tubuh badan tu pun rezeki kak. As long as kita sihat tubuh badan, kita boleh kerja. Bila kita boleh kerja, then we can always get something out of it. Tapi kalau kita malas pun tak guna kak. Benda-benda macam tu lah. Sekejap Mino ni, Hairul Juk tu dia ada cakap, bro, actually soalan aku, apa menu berbuka puasa masa korang growing up? Tu saja soalan dia. Kau tulis macam-macam. menu masa buka puasa growing up. Okay, selalunya kat rumah, kita orang 7 beradik dengan mak bapak aku. So 9 kita orang ni, mak aku selalunya akan masak nasi banyak. Dia akan buat favorite lauk yang memang untuk adik-beradik aku semua suka makan lah. Kita suka makan ayam masak merah yang pedas tu, memang sedap lah, suka. And ada bapak aku, dia suka ikan goreng dia. Lepas tu bapak aku kalau buka puasa selalunya mak aku akan masak nasi, ada ayam masak merah, ada sayur sikit. Tapi aku je dalam family yang tak makan sayur. Lepas tu bapak aku akan selalu tambah sikit dengan kuih muih. Ada macam kuih favorite dia suka beli ni, apa nama ni, apa nama tu yang apa nama tu, Allah nama benda lah tu, yang gulung tu, apa gulung tu, apa Popia basah. Tu favorite bapak aku. Tu Popia basah tu bapak aku sampai jadi favorite the whole family. Macam aku pun suka makan. Kena lah. Buka puasa kena ada lah benda tu. Betul. Aku itulah pengalaman menu dia selalunya. Dah. Aku menu yang kena ada bila buka puasa ialah alamak apa nama samosa masak yang besar sikit. Tak, samosa besar tu garing tu. Yang besar-besar tu, satu samosa 8 sen tu. Yang bila kau makan dia weh. Sedap dia, serius. Aku sekarang benda tu aku macam kesal sikit. Aku tak boleh nak makan bila buka puasa. Sebab benda tu setiap kali buka mesti ada kat rumah aku. Mesti. Sebab mak aku, bapa aku semua memang kaki makan benda tu lah. But now, aku rasa ada orang jual frozen. Tapi aku nak yang dah siap ke, sedap. Daging lah kalau boleh daging. Wah. Speaking of daging ni sebab bulan puasa ni. Kalau korang nak kita review pun okey juga sebenarnya. Betul tak? Okay. Kalau korang ada mango daging ulat. Bagi kita nak buat. Tak lah bro. Kita nak tolong orang sebenarnya. Tak ada masalah. Kau ada macam mango cheesecake. Kalau ada bisnes online jual anak patung pun boleh lah bro. Tak ada masalah. Bagi tahu kita orang, insyaAllah. Free aku cakap kat sini.
Ya, Zahir nak tanya ni. Free advertisement. Nak keluar Ahmad Rashidan. Zahir nak tanya ni macam mana nak keluar dari zon selesa keluar dari zon selesa Zon selesa. Kau kena berani lah. Aku rasa. Tak, sebab benda tu zon selesa untuk kau. So kalau kau tak beranikan untuk try benda baru ataupun tak macam ni lah. Aku ada satu contoh member aku lah. Aku ada orang member aku. Dia hidup dia dekat situ je. 2 kilometer keluar daripada area tu untuk dia dah jauh, dia takkan pergi. Kau faham tak? Tapi dia tak apa-apa, dia memang orang macam tu, memang dia rasa. Tapi bila ada macam kawan-kawan macam jom lah kau follow. Kau follow aku naik kereta, dia jadi macam, weh kat sini ada benda ni kat sini ada benda ni Aku tak pernah tahu. So dia cakap benda-benda macam tu kau sendiri macam kena decide berada di zon selesa, okay, best. Aku faham kenapa ada orang macam tu. Tapi kau pun kena keluar juga untuk benda-benda lain. Sebab hidup kita ni panjang lagi. Macam-macam lagi benda nak buat. Kalau dulu kau tak pernah makan sotong, suka sotong, it's about time makan sotong. Laut, lagi dah tak ada dah habis ikan, kau tak ada benda lain, padahal nak makan sotong ke. Tapi disebabkan kau punya comfort zone tu, kau tak boleh nak makan sotong langsung, kan dah susah. So, to macam aku progress in life, aku rasa kau memang kena take the risk lah. Jadi berani and buat. Aku rasa Mio pun dulu takut nak perform kot. Mesti lah Mio macam tak nak aku kalau macam nak perform basking ni okey lah, tapi nak naik big stage 1,000 orang tak kot. Sebab apa? Sebab basking tu dia punya zone selesa. But you have to believe in yourself, take the risk, jadi berani and do it lah bro. I think that's the only way untuk keluar daripada zone selesa. Kau kena cari benefit apa ada dekat luar zone selesa tu untuk kau. If you want it, go take it. If it's worth the risk, then okay lah. Macam aku rasa fuck second thought kan. Hati kena kering. Kita go for it. Yeah, we never know. Ya kalau kau fail, it's okay to fail. Fail again. It doesn't matter. Kalau kau fail kali ni, kau buat balik, kau fail lagi, tak apa. Keep failing and failing because kita akan belajar daripada failure tu untuk menjadi a bigger person lah. Macam apa orang cakap, lebih wiser. Betul. Dan sebab kau learn from mistakes kan. So macam it's okay to fail. Kalau kau takut, cuba kau try lawan rasa takut tu selama pergi. Kalau it doesn't work, it's okay lah. At least kau tahu what happened. Ni kau tak tahu, kau tak try lagi, kau rasa macam nanti mati tu, nanti ni tu, macam ni lah. Macam, kau tak tahu, kau tak pergi lagi, kau dah complain kan. Kau gerak sana dulu, tengok boleh achieve ke tak. Kau feel tak apa lah, try another approach kan, betul tak? Kalau macam aku cakap, kalau benda tu ada benefit untuk kau, then go for it lah. At least kau try. Jika kau tak try, then you never try, you never know lah. Coldplay cakap lah, if you never try, you never know. Lagi ni apa the band tu cakap juga, biar mati mencuba, jangan mati kecewa. Yes, aku dah dengar. Tak best band tu. Band apa Malaysia. Mati kering lah. Go je. Aduh. Tak, aku semuanya kita dah. Okay, apa tadi? Kita dah lebih sejam saja. Aku rasa kita boleh sejam ni sebab Instagram kau verified ke tak? Instagram kau verified? Aku tak start. Aku start. Sebab aku tak pernah boleh lebih daripada sejam. Aku tak pernah boleh lebih daripada sejam. At all. Habis kenapa? Aku every time aku tak ada booting. Sebab kau tak verified lah, macam mana? So nanti kalau sejam dia akan mati lah. Macam aku juga, aku live, bila sejam dia akan bagi tahu dia ada countdown. Macam dia akan bagi tahu lagi saat nak habis. Tapi ni tak ada sebab aku rasa Instagram takutkan kau. Betul. Better be. Okay, probably kita akan go with the last question lah. Aku dah lah kan, last question lah. Sebab aku pun ada benda nak buat sebenarnya. Aku nak nyanyi karaoke. Apa soalan yang last kita nak ambil ni? Sebab sebelum kita pergi ke soalan terakhir tu, aku just nak cakap macam thank you so much kepada semua yang been
sticking on in front of your phone right now, macam watching us live on Borak Toto, the first time for this year lah kot, after like 2 years kita tak buat benda ni kan. So macam insyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat lagi. Nak buat macam mana? Weekly je? Benda ni weekly je? Kita tengok demand. Tak, aku rasa tengok demand. okay lah, weekly just nice lah. At least weekly macam kita banyak benda kita boleh cakap, bla bla. So untuk pengetahuan korang, sebenarnya we are looking this show to be bigger than what it is now. So but aku rasa apa yang kita orang buat ni is not just benefit for us, benefit untuk korang-korang juga orang-orang yang kenal kita orang and everything. Ada orang sebut aku ni, ada orang sebut nama aku. Ada tu. Oh, sedap tu, dahsyat. Minum. Dah. Okay, ngam. Okay, so aku rasa tak ada orang tanya, orang tengok kita lama sangat Mio. Borak semua. Kita tak boleh lama-lama benda ni. Dan kita tak boleh buat constant tiap malam nanti kan. Betul. Malam besok aku nak tengok Netflix lagi. Takkan nak tengok muka lagi kan, boring lah. So macam Betul. Ya. Friday ni okay ke? Kan kita nak buat macam Aku rasa kalau kita buat every Friday just nice. Sebab Friday, especially masa PKP lah, sebab orang tak keluar kan. Kalau Jumaat, Sabtu mesti orang keluar. Orang ada mana duduk merasa boleh tengok kita. Nak tengok girlfriend tak ada, baik tengok kita. Kan, betul lah. Okay, so thank you so much orang-orang yang semua orang yang tengok live kita orang. Aku rasa dah sejam dah sebenarnya kita orang live ni kan. Meluangkan masa, ada yang letak power bank letak kat phone semata-mata nak tengok kita orang sampai habis. Terima kasih. Kita orang try buat every week, tengok macam mana. Kalau korang ada, kita orang saja pun nak tolong-tolong juga orang-orang kita punya local business. If you have anything macam kau nak, macam susah nak buat sale or whatever, bagi contact DM aku, DM Mio, kita tengok apa kita boleh buat dekat live ni. Dan kita try jual lah. Betul lah, kita try promote. Tak ramai lah, 130 orang just. Sebab kalau ni lofa ni jangan ada yang ambil kesempatan juga kepada brand-brand luar sana. Relax je. Kita try nak tolong semua orang. Sebab kita tahu sekarang hard times lah kan. Lepas tu jangan lupa Mio walaupun dia ada band and everything, dia pun ada juga YouTube channel yang dia dah lama tak upload apa-apa. Pergi tengok. Aku tak tahu apa nak buat. So korang pergi cari. Aku tak ingat apa nama channel kau di YouTube. Aku rasa aku tak ni lagi lah. Aku kena tak apa, bagi diorang cari Right Borneo ke, nanti diorang boleh dapat channel aku lah. Ni show Right Borneo and everything. Kalau korang nak tengok 60 episod aku dengan Mio naik basikal, boleh pergi Her TV, nama dia Jejak Terror. Dan korang tahulah Borak Toto ni daripada mana. Okay? So kita orang every week pada hari Jumaat kita tengok melalui channel. Tapi kalau ada benda-benda yang macam penting untuk kita bincangkan, kita orang akan tiba-tiba surprise lah. Sebab jangan risau, kita akan bagi tahu sehari awal macam mana Mio post semua tu lah. Alright. Terima kasih kepada kawan-kawan kita juga yang masih ada kat dalam ni. Aku tak tahu kenapa kau tengok kita orang lama-lama, but thanks. Thanks guys. You so sweet lah. Sweet lah tengok. So tak sia-sia aku gosok baju Mio pakai hand sanitizer. Tak sia-sia. Tak sia-sia. Thanks guys. Thanks bro. Aku harap kalau korang still tengok Borak Toto ni, dia akan mendekatkan aku dengan Mio dengan korang lagi lah. Menceriakan hari-hari Jumaat korang. Okay kan? Jangan lah Mio, macam tu, okay kan? Alright. Cantik outro macam tu. Okay. Nanti, terima kasih lagi sekali. Mio ada pesanan-pesanan terakhir? Aku just nak ucapkan terima kasih banyak lah sekali lagi kepada semua yang tengok. Semoga kita dapat menjaga kesihatan kita pada seminggu yang akan datang ni, sebelum kita korang semua jaga diri, make sure jaga kesihatan, make sure minum benda-benda yang, makan benda-benda yang sihat, yang banyak nutrien, sebab inilah masanya yang macam kita kena bagi immune system kita stronger than before. So inilah masanya macam korang kalau boleh nak perah apple ke, minum jus dia ke, try amalkan kehidupan yang lebih sihat. Makan banyak buah, makan sayur, kurangkan makanan berminyak, sebab itu akan menjadikan immune system korang lebih kuat, supaya kita sama-sama dapat harungi
PKP ni sebab yalah, virus akan attack kepada badan body yang antibody lemah kan. So macam this is really important. Make sure jaga pemakanan yang sihat,